Jangan tarik muka, jangan dendam. Buatlah banyak mana pun ibadat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bangun malam sampai bengkak kaki pun kamu tidak akan mendapat ketenangan sekiranya kamu ada krisis dengan ibu yang mengandung dan melahirkan kamu. Bila Allah sebut wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wabil walidaini ihsana. Balik renung ayat tu. Balik cuba buka ayat ni. Ayat ni dan banyak lagi lah ayat lain. Ayat tentang mak ayah dalam Quran. Allah Ta'ala sebut wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah sudah pun menetapkan bahawasanya satu perkara yang wajib dilakukan oleh semua orang Islam, alla ta'budu illa iyyah, iaitu janganlah kalian menyembah selain daripada Allah. Dalam alam ni, alam semesta ni, dosa yang paling besar sekali ialah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Paling besar dalam alam semesta ni, dosa yang paling besar ialah apabila kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kira kalau dalam Quran Allah bagi peringatan kepada satu benda yang penting, bila Allah sebut wahai semua manusia, aku telah tetapkan satu benda dalam alam ini. Benda yang aku tetapkan itu ialah alla ta'budu illallah illa iyyah. Kalian tak boleh sembah kecuali Allah saja. Lepas pada ayat illa iyyah, tak masuk ayat yang kedua, masih lagi ayat yang sama. Berulang kali dalam Quran, Allah ulang berkali-kali dalam Quran. Lepas Allah bagi peringatan untuk mengesahkan Allah, selepas Allah bagi peringatan untuk menyembah hanya Allah, pemilik dan pencipta alam, Allah sebut satu benda, wabil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan ayah. Kita boleh sebut, Allah Ta'ala boleh sebut dalam Quran beribu-ribu nasihat lain, beribu-ribu nasihat lain. Ada beribu nasihat. Siapa rajin renung Quran, kita tengok Allah Ta'ala sebut, janganlah kalian mensyirikkan aku, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada ibu dan ayah. Pasti apa? Jawapan dia ialah di dalam kehidupan Islam ini, Allah telah mentakdirkan sejak azali lagi bahawasanya antara kunci kebahagiaan dan kejayaan hidup di dunia dan di akhirat ialah apabila setelah dia berbakti kepada ibu dan ayahnya. Itu je jawapan dia. Antara kunci kejayaan, kebahagiaan dan ketenangan yang paling besar dalam kehidupan seseorang itu ialah apabila dia berbakti kepada ibu dan ayahnya. Sebab itu hendaklah kalian berterima kasih kepadaku dan kepada kedua ibu dan ayah kamu. Kalau dia jenis semayang saja, jenis buat baik dengan Allah saja, taat kepada Allah saja, kemudian dia tinggal tanggungjawab terhadap ibu dan ayah dia, maka batal tanggungjawab ibu dan ayah dia, tidak dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini undang-undang alam. Siapapun ibu dan ayah kita, ini undang-undang yang Allah telah pun cop. Undang-undang ini telah pun dimaktubkan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak azali sehinggalah kiamat. Sampai kiamat. Jangan perang dengan mak dan ayah, jangan berperang. Siapapun mereka dan apapun kejahatan yang mereka buat. Kedudukan ibu dan ayah dalam kehidupan seorang anak
telah pun dimaterikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa wajib dia menghormati dan mentaati mereka. Habis. Full stop. Hari ni ramai yang berperang dengan mak ayah ni, ramai yang tak puas hati dengan mak ayah ni, ramai yang ada krisis dengan mak dengan ayah ni, ramai. Kuliah dia main tapi dah 18 tahun tak cakap mak dengan ayah. Pi buat umrah tiap-tiap tahun tapi dia ada masalah besar dengan mak dia. Akhirnya selepas 8 tahun duk main masjid, duk semayang, dia duk berasa tak tenang di situlah walaupun mak dia jenis tak pernah semayang. Tetapi ketahuilah, ibu ni walaupun dia kafir, dia tetap wajib dihormati dan dia tetap wajib ditaati. Tak ada pilihan, tak ada pilihan, taklah perang lah. Jangan tarik muka, jangan dendam. Buatlah banyak mana pun ibadat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bangun malam sampai bengkak kaki pun kamu tidak akan mendapat ketenangan sekiranya kamu ada krisis dengan ibu yang mengandung dan melahirkan kamu. Pasal apa Ustaz? Pasal Allah cop dah, tak boleh. Tuhan cop dalam Quran. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Apa maksud qadha rabbuka? Kami dah pateri dah hukum tu. Allah Ta'ala kata kami sudah meteraikan peraturan itu. Sebab tu ulama kata tengok kepada ayat kembang ni, siapa yang mentaati Allah saja tetapi hubungan dengan mak ayah tak elok, maka dia tidak akan mendapat ketenangan dalam ibadat yang dia buat walaupun 30-40 tahun. Tak dapat. Takkan benda ni praktikal. Siapa ada masalah dengan mak ayah dia tahu. Dia tahu. Pi umrah, sonok pi betul. Pasal apa berasa macam tak sedap hati juga? Ada. Dia rasa tak sedap hati. Hari-hari boleh semayang dua jemaah. Hari-hari boleh main masjid. Tetapi sebenarnya dalam kehidupan dia sepanjang tahun dia duk cari ada satu sudut ruang dalam hati dia dan dia berasa kosong, tak terisi. Dia kata tak tahu kok mana Ustaz, saya pun tak tahu pasal apa ruang kosong kegelisahan ini tidak terisi. Kita cek balik dengan mak ataupun dengan ayah, salah seorang lah. Sama aja, dua-dua power, tapi yang lebih power adalah ibu, lebih power. Sebab tu hadis yang masyhur bila seorang sahabat mai tanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni dalam hidup aku, siapa yang paling aku kena baik? Ayat ni tak payah hurai. Memang laki-laki ni, sahabat ni, dia tanya Nabi directnya. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni dalam kehidupan ni yang paling aku kena baik siapa? Nabi kata, ummuka. Hak tanya tu laki-laki. Nabi kata, ibu kamu. Hadis ni semua orang tahu. Nabi kata, mak. Selepas Allah Rasul, Nabi kata, ibu kamu. Dia kata, ya Rasulullah, selepas aku berbuat baik dengan ibu aku, kemudian siapa? Nabi kata, ummuka, ibu kamu. Dia ulang lagi soalan, ya Rasulullah, siapakah manusia ketiga yang mesti aku buat baik? Nabi kata, ummuka, ibu kamu. Rajinnya sahabat ni, dia tanya kali keempat. Dia kata, ya Rasulullah, siapakah manusia keempat yang paling aku kena buat baik dalam dunia ni? Nabi kata, abuka, bapa kamu. Ayah duduk nombor 4. 3 kali ulang. Quran dengan hadis Nabi tentang kedudukan ibu tiada tolak bandingnya. Nak kebahagiaan, ketenangan hidup, kebahagiaan kedamaian bersama dengan anak-anak dalam keluarga, cari redha mak dengan redha ayah. Takkan nak kena cari redha depa Ustaz. Allah sumpah dalam Quran, Nabi sumpah dalam hadis. Tak boleh lari. Nabi sebut dalam satu hadis riwayat Imam Tabarani, Nabi kata, ridhar Rabb fi ridhal walidain. Nak kata apa? Nabi sebutlah hadis, Nabi kata, ridhar Rabb, redha Allah tergantung dengan redha mak dengan ayah. Dia kembang benda tu kembang. Mustahil sekalipun kamu adalah manusia yang paling banyak beribadat di atas muka bumi Allah, tapi kalau kamu berseteru dengan ibu dan ayah kamu, seluruh ibadat kamu tidak dipandang oleh Allah Azza wa Jal. Tajuk ni rukun hidup sebenarnya, walaupun tajuk dia simple, tajuk ibu je, tapi dia rukun hidup.
Rukun hidup. Bila Nabi kata ridha Rabb, apa maksud ridha Rabb? Redha Allah fi ridhal walidain, tertakluk kepada redha ibu dan ayah kamu. Ustaz nak kena tengok tak mak ayah dia ni jenis semayang ke? Tak tengok. Ingat nah, Tuhan tak tengok mak tu jenis suatu aurat ke, mak tu jenis tak semayang ke. Allah nak tengok ketaatan kita. Selama mana mak dengan ayah tak suruh buat benda yang melanggar syariat, selama mana mak dengan ayah tak suruh buat benda yang langgar syariat. Mak tinggal seorang, kita anak tunggal. Bila mak dah 60 lebih, mak sakit, mak kata kat kita, mai dah duduk dekat-dekat. Arahan walaupun mak tak sebut, aku arahkan sebagai satu-satunya ibu kepada kamu dalam alam ini, untuk kamu balik sesegera mungkin. Dia tak sebut yang tu. Cuma mak bila 60 lebih, kita pula anak tunggal, mak duk sakit, mak kata kalau mailah duduk dekat sikit dengan mak, boleh tengok mak. Jelas dah sebut tu. Dia tak balik, dia tetap duduk jauh juga. Hak tu bahaya. Hak tu dia tak aman mana, kehidupan dia tidak bahagia mana pun. Duit tak pernah cukup, anak-anak sentiasa buat perangai. Bila Nabi kata ridha Rabb fi ridhal walidain, redha Allah tertakluk dengan redha ibu dan ayah, wa sakhatuhu fi sakhatihima, dan kemurkaan Allah apabila murka ibu dan ayah. Hak dosa kita dengan Allah, dia asing pula. Kalau kita buat satu dosa membuatkan Allah murka, hak tu Allah murka lah. Ada satu lagi keadaan, kita tak buat apa pun dengan Allah Ta'ala ni, semayang semua elok, jaga semua elok, semayang kita elok, aurat elok, pergi haji apa semua, buat peluang zakat, puasa Ramadan pun 100 yang markah. Tapi ada masalah apa? Ada masalah dengan mak, maka Allah tak redha juga. Sebab apa? Sebab Allah SWT ikat. Nak boleh redha Allah, kena lalu satu pintu utama, iaitu nama pintu tu pintu redha ibu dan ayah. Apabila buat satu benda yang membuatkan mak dengan ayah murka, marah teruk dengan kita, maka kemurkaan mak kita pada pukul 9 pagi itu, 9 pagi itu jugalah, tanpa ditambah satu saat pun, ketika 9 pagi itu jugalah Allah akan murka ke kita. Waktu yang sama. Dia bukan selepas 3 bulan Hari ni mak kecil hati dengan kita, mak marah dengan kita, kita buat dosa besar dengan mak kita, bertikam lidah dengan ibu kita pukul 8.30 pagi, tikam lidah, angkat suara, maki dia 8.30, tu juga Allah murka dengan kita. Kecuali mak tengking kita, kita cakap elok dengan dia. Mak marah-marah kita, mak tak mau, kita tutup aurat. Sebab mak duk biasa pi parti apa sebagainya ni pi celebrate apa semua ni kan, duk pakai ketat-ketat, mak pun duk pakai gincuri 50 lebih, mak pun duk pakai shadow apa semua baju ketat ni. Bila dia ajak kita, mak ibu kita ajak kita, ibu kita kata hampir tukar baju. Si anak bertegas, ibu ini pakaian Islam yang adik belajar. Mak dia pun cerekah dia, pi tukar juga marah dia. Dia cakap dengan baik, dia kata, ibu, adik tak boleh tukar, ini pakaian yang Allah redha. Waktu tu seorang anak yang tidak mentaati ibunya dalam perkara maksiat, dia tidak dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla dalam perkara maksiat. Tapi kalau benda lain, walaupun benda tu harus, maka dia mesti mentaati ibu dan ayah dia walaupun benda tu harus. Hari ni yang pertama tak saat saya muhasabah. Saya muhasabah yang pertama tadi, ramai orang. Hari ni ramai orang stres tuan-tuan hari ni. Stres hidup. Ramai. Buat kerja nu tak kena, buat kerja ni tak kena. Duduk di rumah tak kena, duduk di pejabat tak kena. Duduk depan tasik tak kena, duduk atas jalan raya tak kena. Gaji 3,000 tak kena, gaji 8,000 tak kena. Pasal balik pergi jenguk mak ayah setahun sekali. Jaga-jaga. Selain daripada jaga solat, tutup aurat, dia benda wajib hak lain. Kan banyak tuan hak lain apa dia? Yang paling tiap-tiap hari apa dia? Sembahyang tiap-tiap hari. Hak tuan-tuan nak kena jaga hari-hari, setiap hari nak kena jaga apa dia? Solat. Lain pada tu? Aurat. Puasa setahun sekali. Zakat setahun sekali. Haji seumur hidup sekali wajib kalau mampu.
Maka selain daripada kita solat, kita jaga aurat. Nombor 3, hak kita terlepas pandang yang membuatkan kita gusar setiap hari ialah menunaikan tanggungjawab sebagai seorang anak. Setahun sekali. Tu pun kalau kena tahun tu giliran rumah suami, tak baliklah rumah mak kita. Kalau tahun tu kena giliran isteri, tak baliklah hak suami ni, tak baliklah rumah mak dia. 2 tahun baru jumpa. Lepas tu dia duduk heran. Siapa dia kata semua serba tak kena. Serba tak kena sebab dia tinggal hak punca tu besar, punca yang paling besar, yang mana punca itu terletak pada punca itu redha Allah dan kemurkaan Allah. Satu. Nombor 2, hak tu hak saya peringat nombor 1 untuk diri saya dan kita semua. Nombor 2, tuan-tuan, saya tengok hari ni mak ayah hari ni kebanyakannya risau pasal anak ni, risau keselamatan anak, risau pendidikan anak-anak, risau pergaulan anak, kehidupan sosial dia, mak ayah risau ni sampai tahap saya jumpa ada sebahagian ibu dan ayah tiap minggu kena telefon anak-anak dia yang mengaji walaupun dalam Malaysia. Tiap-tiap minggu. Bagus. Perbuatan itu bagus. Dia tanya anak dia pergi mana, dia ambil tahu kawan dengan siapa setiap minggu. Dan yang lebih lagi daripada tu, kita jumpa ibu dan ayah setiap hari. Anak dia mengaji dalam Malaysia ataupun yang mengaji di luar Malaysia, setiap hari dia telefon. Keluar dengan siapa, hari ni semayang ke tak, duk pi gerak pula waktu subuh ni semayang. Ada waris. Setiap pagi telefon ni. Subhanallah, punya risau pasal agama anak dia. Kita risau agama anak kita, bagus, alhamdulillah. Kita risau pendidikan anak kita, nak lulus ke tak periksa SEM tu. Kita risau kehidupan sosial dia, dengan siapa dia berkawan, bagus benda tu. Cumanya kita tengok satu keluarga yang kita belajar lah, tuan-tuan. Yang saya belajar daripada kehidupan ni, saya tengok satu keluarga, ada seorang wanita ni, banyak cerita ibu-ibu ni yang membesarkan anak-anak. Kita tengok satu ibu ni, dia membesarkan anak-anak dia, membesarkan anak-anak dia, pendidikan anak-anaknya, agama anak-anaknya, dan dia tak pernah tanya anak-anak dia, sehingga ke semua anak-anak dia tamat universiti, dan hingga ke semua anak-anak dia keluar daripada pengajian tersebut dengan ilmu agama yang mencukupi. Kita perhati keluarga A, kita perhati keluarga B, kita perhati keluarga C dengan sifat yang sama. Akhirnya Allah tunjuk satu jawapan, satu je tuan-tuan, satu je. Selain daripada dia mentaati Allah, jaga semayang dan mentaati suami, nombor 3 yang mereka jaga ialah mereka sangat menjaga ibu dan ayah mereka. Jaga sungguh. Waktu mak sakit, ada satu keluarga ni kita perhatikan, sakit sampai tahap kira lumpuh satu badan, nak mandi pun kena gerak semua, nak makan kena gerak semua, peluh pun kita kena lap, nak minum pun kita kena suap, nak pakai baju pun kita, nak kena salin pampers, nak kena basuh najis, berak dan kencing. Daripada 8 orang anak, 10 orang anak, saya tak tahulah berapa orang anak dia, 7 orang anak tapi ramai, 11 orang anak, selalunya berapa orang yang boleh jaga? Maha penyayang Allah Azza wa Jal, Allah akan gerakkan salah seorang daripada anak hak ramai ni, dia akan ada seorang anak yang paling taat, yang paling kasih, yang paling jaga mak hak sakit ni. Dia mesti ada. Dia tak ada 5-5 tinggal. Tak tahulah, saya tak tahulah, hak saya jumpa lah. 5-5 tinggal, jarang. Ada tapi jarang. Kalau ada 8 anak, 8 tinggal, mak hak lumpuh tak boleh buat apa ni, jarang. Selalu kita jumpa ayah lumpuh terus satu badan, mak lumpuh terus satu badan, Allah akan tinggalkan salah seorang anak menjadi anak yang paling taat. Anak ni dia ada buat satu pahala ataupun satu kebaikan yang membuatkan Allah pilih untuk dia taat dan menjaga ibu atau ayah dia. Hak cerita saya buat tu salah satu contoh, betul. Mak ni tinggal seorang, anak-anak semua dah besar. Bila mak sampai umur 60 lebih, mak ni habis tak boleh gerak, duduk macam tu lah, duduk macam tu. Tuan-tuan, siapa anak-anak hak 8 tadi hak nak balik? Siapa nak balik?
Siapa yang sanggup berhenti kerja laki bini mai jaga mak ayah? Kalau anak tu laki, dia nak kena pujuk hak isteri sekali, berhenti dua-dua mai balik jaga. Tak boleh buat kan? Sebab tu daripada 9, daripada 11 anak, seorang atau 2 hak ni je akan balik mai. Apabila salah seorang anak perempuan ni, makcik ni, anak pada tok tak sat, dia balik, semua anak-anak heret hidup rumah pusaka tu, rumah tok hidup tang tu. Senang tak? Allahu Akbar. Senang ke nak tinggal tu? Nak tinggal kerja, nak tinggal apa? Balik. Hak lain semua tak balik. Ada giliran je. Setahun seorang sekali. Mai jaga 3-4 hari. Lepas tu habis, tu balik. Bila satu orang ni dia buat keputusan, dia yang balik mai. Dia yang balik mai, bawa semua ahli keluarga duduk di situ. Jaga. Bagi makan tiap-tiap waktu makan, bagi minum tiap-tiap kali minum, salin pampers tiap kali buang air besar, salin pampers tiap kali buang air kecil. Angkat usung anak beranak, usung pi. Pas tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Lama. Masa mereka jadi terbatas. Orang lain pergi kenuri, mereka tak boleh pergi kenuri. Orang lain pergi berjalan, mereka tak boleh pergi berjalan. Orang lain pergi bercuti, mereka tak boleh pergi bercuti. Akhirnya tok tadi menghembuskan nafas dia. Berapa orang jaga? Seorang jaga. Wanita hak jaga mak dia ni, hak jaga mak dia ni, anak dia, hanya keluarga itu sahaja, kelima-lima anaknya menamatkan pengajian universiti. Oh miskin. Keluarga tu keluarga susah. 5-5. Daripada yang sulung sampai hak nombor 5, semua universiti. Kelima-lima menamatkan pengajian ilmu agama tanpa sesin pun hutang. Sesin. Pinjaman yayasan ke, pinjaman apa, tak ada. Kelima-limanya. Dan kelima-limanya tamat universiti tanpa perlu si ibu tadi duk telefon tanya, semayang tak lagi, kawan dengan siapa, keluar dengan siapa, periksa SEM ni lulus ke, satu soalan pun dia tak pernah tanya. 5-5 Allah mudahkan si ibu tadi. Pasal apa tuan? Pasal ketaatan dia kepada yang melahir dan mengandungkan dia. Tu je. Lagi tekun dan lagi tinggi ketaatan kita kepada ibu dan ayah kita, Allah akan mengambil tanggungjawab untuk menjaga ahli keluarga kita. Tak payah risau. Hak tu kunci yang ramai orang tak buat. Ramai orang tak buat. Orang duk ingat kena bekerja keras barulah boleh nak bahagia keluarga. Orang duk ingat kena spend masa banyak dengan isteri dan anak-anak, lepas tu tinggal mak ayah baru nak bahagia keluarga. Orang duk ingat kena beli baju mewah dan bawa keluar berjalan kerap isteri dan anak-anak, tinggal mak ayah untuk bahagia keluarga. Tidak. Antara tanggungjawab seorang anak ialah antara yang paling besar, mendahulukan ibu dan ayahnya. Anak lelaki lah. Kalau anak perempuan, suami dulu baru mak ayah. Adil lah. Sebab orang lelaki siapa dia? Dia pun nak kena dahulukan. Ibu dulu baru isteri kan anak-anak. Orang lelaki-lelaki, ibu dulu, mendahulukan ibu, isteri dengan anak-anak. Lepas tu orang perempuan, suami, kemudian ibu dan anak-anak. Maka antara tanggungjawab yang besar, 5 tanggungjawab yang besar dalam Islam seorang anak dengan mak ayah. Yang pertama, bergaul dengan baik dengan ibu dan ayah kita. Bergaul dengan baik ni dalam bahasa Arab dia tulis husnul muasyarah. Bergaul dengan baik ni kita ambil berat. Mak dengan ayah kita ni apa dia yang paling kita nak ambil berat? Kehidupan dia lah, tempat tinggal dia, makan minum dia, duit belanja kan, hak tu lah. Tempat tinggal, makan minum, duit belanja, mak dengan ayah kita. Dalam list bulan kita nak bagi kat mak ayah ni, kita buh nombor 12. Tu yang salah tu, nombor 12, nombor 9. Nombor 1 dia rumah lah ustaz, rumah 1,000 lebih. Duit gaji. Nombor 1 rumah berapa? Tiap-tiap bulan kita list. Nombor 1 rumah. Nombor 2 kereta. Nombor 3 kad, medical card. Nombor 4 sekarang 5, 6, 7, 8. Baki 110 mak. 110 mak ataupun RM45. Tu dah tolak kasut kita bulan tu. Kasut tukar 3 bulan sekali tukar. Baki RM50 untuk mak. Rugi dan salah. Rugi dan salah. Memberi kepada ibu dan ayah sehingga kaya.
Bukan waktu kaya baru bagi kat mak ayah. Kaedah hidup ni tuan-tuan, kaedah hidup ni bila boleh duit gaji, nombor 1 ibu dan ayah. Berbaktilah dengan wang, berbaktilah dengan wang ringgit kepada ibu dan ayah kamu, sehinggalah kamu dikayakan oleh Allah Azza wa Jalla. Betul ke Ustaz? Kena buat. Kena buat. Mesti buat, baru Allah tunjuk. Jangan sekali-kali jadikan prioriti untuk memberikan wang bulanan itu nombor 6, nombor 7 baru ibu dan ayah kita. Jangan sekali-kali. Nescaya Allah juga akan menjadikan kamu yang ke-6 dan yang ke-7 dalam permintaan seharian. Simple dah. Sesiapa yang menjadikan kepentingan dan juga keperluan ibu dan ayahnya yang pertama, Allah akan menjadikan dia yang pertama apabila dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, anak-anak soleh berbakti dengan mak dan ayah sampai kaya. Dan anak-anak yang tidak soleh tunggu sampai kaya baru nak berbakti kepada ibu dan ayah. Terbalik. Ubah tuan-tuan, ubah dan lihat bagaimana Allah mencurah-curahkan keberkatan dalam kehidupan kita. Buat curah-curah. Yang kedua, memuliakan ibu kita. Muliakan dia. Setiap kali Rasulullah pergi ke rumah anak dia, Fatimah bintu Muhammad. Tuan-tuan tengok yang ni saya tak buat, tuan-tuan tak buat. Tapi kita cuba. Sebab dia jadi benda, jadi segan, sebab jadi benda tu tidak diamalkan. Punya hormat Sayyidatuna Fatimah dengan ayah dia. Setiap kali Rasulullah datang ke rumah Fatimah, Fatimah akan berdiri untuk menyambut Nabi SAW. Kita mak kita main duduk kat pintu pagar. Melah hoi, ni aku main ni. Mak buka pintu kan kunci pun. Ni cik duk blender cabai ni. Cik duk blender cabai. Memang dia tahu mak dia main. Mak pun duduk tak jauh 5-60 km. Adalah main mak selalu sikit, mak suka singgah kan. Buka pintu mak bukan kunci pun. Buka. Masuk Tu kira habis soleh lah tu. Habis soleh. Sepatutnya memuliakan yang diwajibkan oleh Allah ialah seperti mana yang diajarkan oleh manusia yang terbaik di kalangan umat Nabi Muhammad, iaitulah para sahabat radhiyallahu anhum. Bila dia tahu kata ayah dia nak mai, Fatimah akan berdiri depan pintu rumah dia, berdiri dah. Abu Hurairah selalu kita dengar, tapi kita tak pernah dengar dia dengan mak dia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu tiap kali nak musafir, dia duduk sini, mak dia duduk apa nama ni, Taman Brown. Sini Taman Pak tau. Ini Sungai Gelugong, mak duduk Taman Brown. Contoh Abu Hurairah tiap-tiap kali nak keluar musafir, dia akan bawa kenderaan dia pergi rumah mak dia. Dia akan berdiri depan pintu rumah. Assalamualaikum ya ummah wa rahmatullahi wa barakatuh. Kesejahteraanlah ke atas kamu wahai mak sayang, kata Abu Hurairah. Wa rahmatullah, dan rahmat Allah, wa barakatuh, serta keberkatan daripada Allah. Setiap kali nak musafir, satgi mak dia pun keluar, mak Abu Hurairah. Wa alaikassalam ya waladi wa rahmatullahi wa barakatuh. Aku juga doakan kepadamu kesejahteraan wahai anakku, dan kerahmatan daripada Allah serta keberkatan daripada Allah. Tu bagi salam kat mak tu. Bagi salam kat mak. Assalamualaikum ya ummah wa rahmatullah. Ummah tu ibu sayang, ibuku sayang. Mama lah kita, mami lah, mami. Mami mak ke di sini? Mami mak ke? Mami tok? Tak tahu no. Bukan mama kan? Saya pun tak reti ke kan? Ni panggilan manja kita ni. Panggilan manja kita ni.
Hak mak pun jawab macam tu juga, mak Abu Hurairah. Patutlah barakah hidup para sahabat ni, patut barakah. Sebelum pi, Abu Hurairah akan kata, rahimakillah, wahai ibu, semoga Allah merahmati kamu, kama rabbaitani saghiran, seperti mana ibu membesarkan dan menyayangi aku ketika kecil. Kita sebut tak? Kita doa hak belakang pun tak sebut. Hai ustaz, lepas mayang kami berdoa apa habis mayang terus mengkit keluar. Doa kat belakang pun kita tak sebut. Ulama kata, nak tahu kamu ni anak soleh ke tak? Siapa nak tahu dia anak soleh ke tak? Cuba muhasabah, lihat dalam kehidupan sehariannya berapa kali dia mendoakan ibu dan ayahnya. Kaedah. Ulama kata, nak tahu kamu anak soleh atau solehah ataupun tidak, lihat dalam kehidupan seharian kamu berapa kali kamu mendoakan ibu dan ayah kamu ketika mana mereka sudah tidak ada lagi ataupun waktu mereka masih hidup. Pasal apa ulama cakap macam tu? Ulama ambil daripada hadis Nabi. Nabi kata, ada 3 cara untuk ibu dan ayah kita dapat pahala ketika mana mereka telah meninggal dunia. Nombor 3, awwaladin salihin yad'ulah, ataupun seorang anak soleh. Apa dia buat? Waktu mak dengan ayah mati, anak soleh buat apa? Yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan ibu dan ayah. Maka ulama pun sebut, nak tahu petanda kamu anak soleh, lihat berapa kali kamu mendoakan ibu dan ayah kamu. Lihat, cuba renung 10 saat kemarin, berapa kali lidah kita mendoakan Rabbighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Berapa kali? Tuan-tuan, ada orang tiap-tiap jam dia doa untuk ibu dan ayah dia diampunkan oleh Allah, tiap-tiap jam. Siapa peringat hati dan mulut dia? Jawapan dia, Allah. Kerana Allah telah mengangkat orang itu untuk menjadi seorang anak yang soleh. Kan susah. Ada orang alhamdulillah tiap-tiap kali solat dia doa, tak solat tak doa. Solat doa, tak solat tak doa. Jadi ya. Daripada hak tak doa langsung. Bila Abu Hurairah dia nak pi, dia kata apa? Dia kata rahimakillah. Ni berdoa depan ni, mak duduk depan, anak duduk tang ni, berdoa terus kat mak. Kita buat ke? Tobat tak buat dah. Tak doa dah kat mak, segan ustaz. Orang tak pernah buat dah. Orang tak pernah buat, orang Melayu kita tak pernah buat. Abu Hurairah kata rahimakillah, semoga Allah merahmati kamu, semoga Allah sayang kamu wahai mak, seperti mana mak sayang dan membesarkan saya waktu kecil. Tuan-tuan, apa jawab ibu Abu Hurairah? Ibu dia kata rahimakallah, kamu juga ibu doakan supaya Allah merahmati dan menyayangi kamu, kama barartani kabiran, seperti mana kamu mentaati aku ketika mana kamu besar. Jadi soleh dah anak ni tuan-tuan. Allahu Rabbi, kita tak jaga punca redha Allah tu, kita manusia hari ni tak jaga. Jerkah mak ayah guna perkataan kesat ni dalam mana-mana keluarga pun kita boleh tengok hari ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jerkah mak ayah buat keluar perkataan kesat ni jadi biasa dah. Hampir tiap-tiap keluarga ni ada wakil. Dia tak tahu waktu dia jerkah, mak tu jadi marah, mak tu jadi kecil hati. Waktu tu juga Allah murka dengan kehidupan dia. Tak usah duk menega besar mana lah. Kalau ketika Allah Ta'ala murka, tak usah banyak duit, tak mana lah. Dia ada kemungkinan untuk banyak duit, dia ada kemungkinan untuk banyak anak, dia ada kemungkinan untuk banyak syarikat, tetapi dia mesti tidak ada kebahagiaan dan ketenangan hati. Dia mesti tak ada. Ramai orang tak pernah balik berbelas-belas tahun ziarah mak ayah, tapi kaya. Ramai orang konflik bergaduh dengan ibu dan ayah dia. Anak ramai 5-6 orang, dia kata tak ada apa pun. Sebenarnya dia pendam satu benda. Ada satu sudut besar dalam hati dia kosong.
kekosongan tu tertulis keserabutan hidup. Dia duduk depan 2-13 ribu, tapi dia duduk serabut tang ni, dia rasa kosong. Sebab dia tak ambil hak kunci kebahagiaan tadi ni. Ibu ni, kalau tentang kanun macam saya sebut pada bulan lepas, Allah Ta'ala bagi kat kita ayah seorang ayah. Begitu juga dalam kehidupan di atas muka bumi ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengurniakan kepada kita mak berapa orang mak. Jangan kira kali dengan mak tiri lah. Hak mak ni, mak betul ni, mak kandung berapa orang? Seorang kan. Dalam alam ni semua orang ada mak, kecuali dua. Siapa? Dalam alam ni semua manusia ada ibu, kecuali dua, Nabi Adam dengan Hawa. Tak ada mak. Mereka tak ada mak. Kita semua ada mak. Dan dalam alam ni semua orang mak seorang, termasuk Nabi Isa mak dia siapa pun. Semua Rasul mak seorang aja. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mak ni kalau taat kepada Allah, kita taat kepada Allah, maka kita dengan mak kita akan duduk selama-lamanya di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Duduk sekali sampai bila-bila. Hak ni yang kita nak. Hak mak hak duduk dunia ni. Hak mak kita hak Allah pilih atas muka bumi ni. Ayah kita hak Allah pilih atas muka bumi ni. Hak tak ada pilihan. Kita tak boleh buat pilihan. Mak dengan ayah tu lah yang kita minta, yang kita berdoa masuk pi sampai dalam syurga. Cumanya di padang mahsyar, sebab kalut terlampau, disebabkan kalut terlampau-lampau di padang mahsyar, semua orang sibuk dengan keadaan masing-masing, maka anak tengok mak tak balik ke anak, mak balik kot lain. Mak pun tengok anak, si anak pun balik kot lain juga. Punya kalut. Kan Allah sebut apa nama ni, yauma yafirrul mar'u min akhi. Ayat Quran kan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma yafirrul mar'u min akhi. Padang mahsyar esok, abang dia tengok adik dia kalih kot lain, adik pun kalih kot lain. Sebab apa? Sebab kekalutan mahsyar, kedahsyatan mahsyar, kepanasan mahsyar, kesempitan ruang di mahsyar. Semua orang ada tempat tak kaki dia saja. Wa ummihi wa abih. Begitulah juga seorang ibu apabila dia lihat anak dia paling kot lain, anak pun paling kot lain. Ayah dia tengok anak dia, nampak anak dia, ayah kalih kot lain, anak pun kalih kot lain. Sampailah ayah tadi dihitung amalannya, kemudian dia pun masuk, diberikan buku amalan dengan tangan kanan. Tak masuk syurga lagi, baru jadi orang kata ahli syurga lah ni. Dia pun akan pergi berehat di Telaga Kausar. Di Telaga Kausar itulah manusia akan mula bercakap-cakap setelah sekian lama mereka diam membisu di padang mahsyar. Puluhan ribu tahun manusia diam di padang mahsyar. Diam lama, semua orang akan diam lama. Dan ketika di telaga itulah haudun Nabi, di situlah mereka akan mula mengukirkan kembali senyuman. Baru nak senyum, baru nak duduk rehat, dan waktu itulah baru diberikan minuman daripada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru minum. Sebab tu Rasulullah ni tuan-tuan, banyaknya Rasulullah akan sebut dalam hadis, Rasulullah akan sebut apa? Bertahanlah kalian dengan agama ini sehinggalah kalian bertemu dengan aku di telaga. Siapa cek hadis Nabi, bila Nabi nak berpisah dengan siapa-siapa ke apa, Nabi akan sebut kepada sahabat tu, tetaplah kamu dengan agama ini hatta talqani fil indal haud, sehingga kamu bertemu aku di telaga. Pasal apa? Pasal datang telaga tu lah baru nak mula cakap, nak senyum, nak rehat, nak duduk, nak minum datang telaga tu. Mak kita, ayah kita, kita adik-beradik, semua kalau ahli syurga bertemu di telaga tu. Hak ni lah orang kata apa, objektif yang paling tinggi kita beribu, kita berayah. Objektif yang paling tinggi kita beribu dan berayah dalam kehidupan ini ialah dengan ibu itu kita nak capai redha Allah, dengan ayah itu kita nak capai redha Allah Subhanahu wa ta'ala.